Hai, saya wakil daripada Bulan 4. Ini membentangkan jurnal kami yang bertajuk Penggunaan Facebook sebagai alat komunikasi ke atas Orkestra Tradisional Malaysia pada tahun 2020 hingga 2021 Ogos. Ini adalah antara ahli Bulan 4, antaranya adalah saya sendiri iaitu Muhammad Azlan Suhaimi, dan seterusnya adalah Nur Isha Radia binti Muhammad Razwan, dan akhir sekali Nik Nur Syafiqah binti Nik Sid. Okey, kita akan pergi masuk ke bahagian pengenalan jenis ni. Facebook adalah sebagai alat berinteraksi dengan orang lain sebagaimana yang kita tahu. Facebook ini adalah kemudahan untuk bersosial dan ia boleh membentuk perhubungan yang lebih lama, malah boleh berkembang dan meluas secara realiti dalam kehidupan sosial masyarakat kini. Selain itu, penggunaan Facebook sebagai alat komunikasi ke atas Orkestra Tradisional Malaysia pada tahun 2020 dan 2021 telah menjadi kepentingan dalam satu rangkaian sosial yang membolehkan agensi melakukan postingan di ruangan cyber untuk berkongsikan maklumat. Dan manfaat yang dapat melalui postingan ini dapat mengubah cara untuk mendapatkan maklumat, bersosial, menghiburkan dan mengambil bahagian dalam aktiviti seharian kita secara maya, serta dapat meningkatkan hubungan komunikasi antara Orkestra Tradisional Malaysia dengan pihak luar untuk menunjukkan komunikasi dua hala sekaligus membawa nama Orkestra Tradisional Malaysia ke luar negara. Seterusnya adalah persoalan kajian. Persoalan kajian kami terdapat 3, iaitu yang pertama, apakah kesan Facebook sebagai alat komunikasi? Yang kedua, bagaimanakah keberkesanan Facebook sebagai alat komunikasi? Yang terakhir, mengapakah Facebook menjadi pilihan sebagai alat untuk berkomunikasi? Seterusnya adalah objektif kajian. Kami mempunyai 3 objektif kajian, antaranya ialah untuk mengenal pasti Facebook sebagai alat komunikasi ke atas Orkestra Tradisional Malaysia pada tahun 2020 dan 2021. Seterusnya untuk mengkaji keberkesanan Facebook sebagai alat untuk berkomunikasi, dan yang terakhir untuk menganalisis kekerapan postingan yang dilakukan oleh Orkestra Tradisional Malaysia di Facebook pada tahun 2020 dan 2021. Seterusnya kita akan masuk ke pernyataan masalah kajian ini. Antaranya adalah kebanyakan masyarakat Malaysia tidak mengetahui kewujudan dan aktiviti apa yang dianjurkan oleh Orkestra Tradisional Malaysia ini. Hal ini kerana masyarakat kini lebih menumpukan perkara yang berlaku daripada media sosial saja. Jadi kita boleh lihat di sini Orkestra Tradisional kurang aktif di media sosial dan kurang mahir dalam ilmu digital ini. Posting di media sosial Orkestra Tradisional Malaysia ini juga tidak menepati cita rasa pengguna media sosial generasi sekarang. Sebagai contohnya, pada tahun 2020, posting Orkestra Tradisional Malaysia yang paling banyak like di Facebook adalah sebanyak 70 like sahaja, seperti yang dipaparkan di skrin. Selain itu, poster yang dikongsikan di Facebook itu banyak kekurangannya. Antaranya ialah tajuk utama yang tidak menarik dan font tulisan yang tidak jelas dan postingan pada waktu yang tidak sesuai lah. Waktu dan masa juga memberi impak kepada postingan tersebut, kerana ada waktu-waktu yang sesuai saja untuk post di Facebook. Antara waktu yang sesuai untuk post adalah daripada 9 pagi hingga 11 pagi, 1 petang hingga 3 petang, dan 8 malam hingga 10 malam. Seterusnya kita akan pergi ke kajian literatur kajian ini. Yang pertama adalah daripada Farida Nura pada tahun 2014. Menurut beliau, penggunaan Facebook menyebabkan komunikasi yang berlaku tidak lagi dibatasi oleh waktu dan juga jarak geografi. Dan menurut beliau juga, Facebook merupakan alat komunikasi yang boleh menjalinkan hubungan yang menggunakan internet, termasuklah aktiviti dalam postingan yang berfaedah dalam akaun Facebook. Yang kedua, daripada Azizi pada tahun 2018. Menurut beliau, Facebook ini satu rangkaian yang berasaskan web dan interaktif yang membolehkan pengguna berkongsi maklumat dan pemikiran di kawasan yang luas. Selain itu, Facebook telah menjadi sambungan kepada mereka yang mempunyai kepentingan bersama, iaitu merentas sepadan politik, ekonomi dan geografi. Yang ketiga adalah daripada berita harian yang bertajuk Malaysia ada 28 juta pengguna media sosial pada tahun 2017. Menurut berita harian tersebut, disebabkan pandemik COVID-19, jumlah pengguna di Malaysia pengguna media sosial di Malaysia telah meningkat sebanyak 28 juta rakyat Malaysia pada kadar 86%. Yang keempat pula daripada Mahmud dan Omar pada tahun 2013. Menurut kajian mereka, pada awalnya Mark Zuckerberg melancarkan Facebook kepada pelajar Harvard sahaja dengan penggunaan email pelajar. Selepas pelancaran, hanya 4,300 pelajar sahaja mendaftar sebagai pengguna Facebook. Pada 2008 pula, kita boleh menyaksikan sebanyak 124 juta pengguna telah berdaftar sebagai pengguna Facebook. Kini lebih ramai lagi pengguna Facebook dengan jumlahnya sebanyak 1 bilion akaun setiap hari yang telah didaftarkan.
Yang kelima pula daripada Junaidah, Abdul dan Muhammad Nira pada tahun 2015. Menurut mereka, Facebook digunakan untuk mengekalkan perhubungan, mengambil bahagian dalam komuniti secara maya, menghiburkan dan mencari rakan. Selain itu, Facebook juga merupakan tempat untuk memajukan suatu perniagaan maya. Dan kesan penggunaan Facebook kebanyakan dalam kalangan pelajar IPTA iaitu penglibatan secara aktif dengan menggunakan laman sosial tersebut untuk tujuan bersosial. Yang keenam pula daripada Azimah Ghazali pada tahun 2019. Menurut beliau, penggunaan media sosial dalam keadaan tertekan adalah sangat berisiko. Kes buli cyber kini di Malaysia berada pada tahap kritikal dan memberi kesan negatif. Antara kesan negatif itu adalah penyakit mental. Yang paling teruk, kita sendiri tidak sedari yang kita mempunyai penyakit mental tersebut. Sebagai contoh, seorang remaja di Batu Kawah, Kuching, Sarawak memilih untuk membunuh diri kerana telah terpengaruh daripada challenge-nya di Facebook. Yang ketujuh pula ada daripada Kaplan dan Helen pada tahun 2010. Menurut mereka, Facebook ini adalah rangkaian media sosial yang membolehkan penciptaan dan pertukaran kandungan yang dapat menjalinkan interaksi dan berpotensi sebagai teknologi komunikasi yang luas, berskala dan mudah diakses. Yang ke-8 pula daripada Kasia 2011 dan Perry 2009. Menurut mereka berdua, penggunaan Facebook sebagai alat komunikasi adalah sasaran bagi organisasi kini dan ia merupakan rangkaian sosial mudah alih yang dapat mengembangkan organisasi. Yang terakhir pula daripada Lawton dan Trevor pada tahun 2008. Menurut mereka berdua, Facebook ini adalah salah satu laman rangkaian sosial yang terbesar dan paling pesat berkembang. Ia berkembang menjadi rangkaian global yang membantu organisasi menjadi lebih meluas dan terbuka serta dapat berhubung dan berkongsi dengan pelbagai pihak. Seterusnya adalah metodologi kajian. Yang pertama adalah reka bentuk kajian. Kami menggunakan penyelidikan kualitatif berbentuk deskriptif untuk mengumpul data dari keseluruhan populasi umum pengguna Facebook Orkestra Tradisional Malaysia, tafsiran tanpa melibatkan interaksi. Yang seterusnya adalah kaedah penggunaan data. Kami menggunakan kaedah bersifat eksperimental iaitu menggunakan kaedah mengira dan mengukur, mengaplikasikan teknik hipotesis, kemudian menganalisis data yang didapati dan mentafsir sebab akibat daripada hasil dapatan. Yang terakhir adalah kaedah analisis data. Kami mengumpul data dan maklumat dari hasil kaedah pengiraan data-data yang telah dimuat naik di Facebook Orkestra Tradisional Malaysia. Seterusnya adalah dapatan kajian dan perbincangan. Yang pertama adalah menganalisis kekerapan postingan yang dilakukan oleh Orkestra Tradisional Malaysia di Facebook pada tahun 2020 dan 2021. Ini yang pertama adalah jumlah kekerapan posting tahun 2020. Jumlah posting tertinggi adalah pada bulan April iaitu sebanyak 29 posting yang dimuat naik, dan jumlah posting yang terendah iaitu pada bulan November dan Disember iaitu sebanyak 1 posting sahaja dimuat naik. Data hari ini menunjukkan data Orkestra Tradisional Malaysia tidak konsisten dalam melakukan posting sepanjang tahun 2020. Ini pula jumlah kekerapan posting tahun 2021. Jumlah posting yang tertinggi adalah pada bulan Februari iaitu sebanyak 3 postingan yang telah dimuat naik, dan jumlah yang terendah pada bulan Ogos iaitu tiada postingan yang dibuat naik. Hal ini menunjukkan data posting dari Orkestra Tradisional Malaysia semakin menurun berbanding tahun 2020. Seterusnya adalah dapatan kajian yang mengkaji keberkesanan Facebook sebagai alat komunikasi. Facebook menjadi sumber utama organisasi menyampaikan mesej penting dengan berkesan kepada pengikut seperti pengumuman sesuatu program dan strategi pemasaran yang berkesan dalam menggunakan platform digital sebagai alat ketika pandemik melanda. Okey, kita akan pergi ke kesimpulan kajian. Kajian ini akan mendedahkan kepada masyarakat mengenai kewujudan Facebook Orkestra Tradisional Malaysia. Orkestra Tradisional Malaysia merupakan sebuah orkestra yang diasaskan oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia yang mengiktiraf keperluan untuk menubuhkan orkestra tradisional yang terdiri daripada pelbagai alat muzik dari etnik Malaysia untuk meningkatkan kualiti pentadbiran dan kualiti muzik tradisional yang setanding dengan orkestra simfoni antarabangsa. Kajian ini diharapkan dapat memberi serba sedikit ilmu tentang penggunaan Facebook yang betul kepada pihak Orkestra Tradisional Malaysia dan mendedahkan kepada masyarakat akan kewujudan Orkestra Tradisional Malaysia. Harap pihak Orkestra Tradisional Malaysia membuat posting yang dengan lebih konsisten supaya pengikut dapat mengikuti informasi terkini Orkestra Tradisional Malaysia. Ini adalah rujukan daripada kami. Itu saja daripada saya. Terima kasih.